Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pak Su doakan anda semua sentiasa sehat, ceria dan bersemangat ya. Untuk meneruskan perjuangan kehidupan ya. Baik, dalam siri kali ini Pak Su nak sentuh satu subtopik lagi berkaitan dengan emosi marah ya, iaitu berkaitan dengan kesan-kesan kemarahan ya. Sebagaimana yang kita bincangkan dalam siri yang lepas, ada beberapa punca-punca yang menyebabkan seorang boleh marah ya. Dan apa akan terjadi bila seseorang itu sudah marah ya? Ini ada perbezaan dari segi intensiti kemarahan ya. Kalau dia marah dalam tahap sederhana ataupun tahap rendah, mungkin dia boleh maafkan seseorang tu ya, boleh maafkan diri dia, mungkin kesannya tidak berapa jelas ya. Tapi kalau dia mengalami kemarahan di tahap yang ialah agak tinggi ya, yang kritikal, mungkin bukan orang itu saja, tetapi orang di persekitarannya akan dapat merasai kesan-kesannya ya. Ya. Jadi sama ada apa nama kesan itu sedikit sederhana ataupun tinggi bergantung kepada tahap kemarahan yang dialami atau yang sedang berlaku ya. Bagaimanapun kita cuba lihat satu persatu apakah kesan-kesan kemarahan ini ya. Okey. Baik, kalau kita lihat dalam slide ini ya, Pak Su ada senaraikan 7 ya, 7 kesan-kesan kemarahan ya. Baik, yang pertama kalau orang itu marah ya, tak kisahlah seorang suami marahkan isteri, isteri marahkan suami, ya, bapa marahkan anak ya, ataupun abang marahkan adik ya, bos marahkan anak buah ya, ataupun rakan dengan rakan marah ya dan sebagainya ya. Sudah tentulah sedikit sebanyak ya akan merosakkan hubungan interpersonal ya. Kerana kemarahan yang tidak terkawal akan menyebabkan rasa orang tak suka, rasa benci ataupun lebih serius lagi rasa bermusuhan ya. Jadi kalau sahabat karib ya, dia marah kawan dia ya, ya dengan tanpa sebab dan sebagainya mungkin akan menyebabkan hubungan terputus dan sebagainya ya. Jadi hakikatnya ialah marah boleh menyebabkan hubungan interpersonal terjejas ya. Setakat mana dia terjejas bergantung kepada tahap kemarahan seseorang itu ya. Baik, yang kedua yang biasa berlaku ya, kesan-kesan kemarahan inilah orang yang marah itu ya, bukan saja orang yang marah, orang yang kena marah pun ya kadang-kadang akan mengalami stres ya, rasa tertekan ya. Kalau ibu bapa marahkan anak tanpa sebab, anak akan rasa stres ya. Bukan mak bapak tu je stres, anak pun stres ya. Begitu juga suami isteri, begitu juga bos dengan anak buah ya. Begitu juga dengan rakan kerja, rakan sebaya ya. Dia akan rasa stres ya. Dan mungkin juga boleh menimbulkan kebimbangan ya, bimbang ya, anxiety ya. Dan lebih teruk lagi boleh membawa kepada kemurungan ya. Kalau seseorang itu, kalau seorang anak itu dibesarkan dengan keadaan kemarahan, sikit-sikit marah ya, perkara kecil-kecil pun marah, mak bapak marah anak. Dalam keadaan suasana marah saja ya. So anak-anak akan mengalami stres, mengalami bimbang dan mungkin boleh membawa kepada kemurungan dan juga masalah-masalah sakit jiwa ya. Dan yang ketiga, kesan yang ketiga boleh menyebabkan seorang itu mencederakan diri ataupun orang lain. Ya. Kadang-kadang ada orang itu terlalu marah, ya, dia tidak boleh nak ekspresikan marah itu kepada orang lain, ya, dia akan cederakan diri dia sendiri. Ya. Ini banyak berlaku ya kalau kita perhatikan. Dan lebih buruk lagi kalau dia mencederakan orang lain, ya, sama ada dia memukul orang lain, ya, dia menggunakan senjata, keras dan sebagainya lah, ya, ya. Menghempas, membaling pinggan, mangkuk dan sebagainya, itu boleh berlaku kalau orang tidak dapat kawal kemarahan dia. Ya. Hakikatnya dia boleh mencederakan orang lain dan juga diri dia sendiri. Yang keempat, kesan-kesan kemarahan ialah yang kadang-kadang kita sendiri dapat tahu ya, dapat rasakan iaitu tekanan darah akan naik ya. Bila seseorang marah ya, berlaku banyak tindakan tidak balas physiological dalam diri kita ya. Ada kesan-kesan tindak balas hormon dan sebagainya yang menyebabkan tekanan darah akan naik ya. Begitu juga dengan serangan jantung ataupun stroke boleh berlaku kalau marah yang tidak terkawal ya. Dan yang kelima ialah biasa juga berlaku ya, orang yang marah ni dia akan sakit kepala. Dia rasa pening kan ya. Dia rasa pening ya. Ya. Dan mungkin akan mengalami gangguan pernafasan ya. Kalau dia dah terlampau marah sangat, dah terlampau geram ya, dia pun bernafas sudah tak betul ya. Okey, kesan yang keenam ialah mungkin juga membawa kepada masalah-masalah sakit kulit seperti eczema dan sebagainya ya. Biasa tak ada gatal-gatal ya, tapi bila dia selalu marah, dia jadi stres ya. Bila dia stres, hormon kortisol
dalam penebadan banyak menjadi tinggi ya, dan boleh menyebabkan penyakit-penyakit kulit ya, dan sebagainya. Yang ketujuh, uh, ini juga ya, sebab kemarahan ni adalah bentuk emosi yang boleh membawa ke stres, macam yang juga seperti mana yang keenam tadi. Bila kita stres, hormon kortisol banyak dalam badan, dan hormon kortisol yang tidak terkawal ini, yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan kesan-kesan penyakit tertentu ya. Termasuklah imuniti badan ya. Badan kita tidak ada imuniti yang kuat ya. Dengan sebab itu kita terdedah kepada banyak penyakit ya. Okay. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan ya, banyak kesan-kesan kemarahan ni ya. Mungkin sebahagian ni kita pernah alami ya, kita pernah nampak, kita pernah tengok ya orang yang marah macam mana ya. Ya. Pernah dalam pengalaman peribadi Pak Su di kampung dulu ya, ada seorang pak cik tu ya, dia anak dia umur 10 tahun ya, dilanggar kereta apa nama, meninggal ya. Jadi dia sangat marah ya dengan pemandu tadi. Tapi pemandu tu dah lagi lah ada lagi. Dia sangat-sangat marah, dia tak boleh kawal kemarahan dia, dia balik rumah, dia asah parang panjang. Ya. Dia macam marah parang panjang, dia nak macam nak cedera atau nak bunuh lah orang yang langgar anak dia tadi sampai meninggal tadi ya. Itu dah kemuncak tu ya. Jadi pada masa itu Pak Su berada di tempat itu dengan seorang rakan ya. Jadi kita gunalah segala-gala teknik yang macam mana nak pujuk pak cik ni ya supaya simpan barang tu ya, bersabar dan sebagainya ya. Itu boleh mencetuskan keadaan macam itu ya kalau orang terlalu marah dan tidak dapat dikawal ya. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.